قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات النبي الكريم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Bertemu kita sekali lagi dalam siri pengajian ataupun sebuah tajuk lahan di dalam bacaan Al-Quran. Dan pada kali ini kita masuk siri yang ke-20, merujuk kepada kertas kerja kita, muka surat 9, pecahan G, baris yang ketiga, yang mana kita masih lagi dalam membincangkan bahagian-bahagian, contoh-contoh, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Yang mana di bahagian awal G dulu kita dapat kesan bahawa lahan khafi ini berlaku ke atas lafaz yang merosakkan kebiasaan bacaan dan tidak merosakkan makna. Dalam kurungan dikatakan dan tidak merosakkan bahasa dan juga i'rab, iaitu selok-belok membariskan huruf pada suku kata dan perkataan, dan tidak mengambil berat akannya kecuali yang benar-benar mengetahui tentang bacaan. Mana orang-orang pakar saja yang menghalusi perkara ini, ya? Orang yang, kalau istilahnya dia kata syadid, orang yang betul-betul menghalusi, ya? Seperti dia kata menambah tempoh ataupun kadar ataupun masa ataupun panjang dengung lebih daripada 2 harakat. Lebih daripada 2 harakat, dengung yang lebih daripada 2 harakat. Atau juga
seperti mengulang-ulang. Takrir makna mengulang-ulang. Ya, takrir ar-ra'at, mengulang-ulang huruf ra ni banyak. Jadi kalau kita ulang-ulang, maknanya getaran ra itu dilebihkan, itu lebih. Itu maknanya, ya. Jadi itu masuk dalam lahan khafi. Sampai situ, ya. Hari ini kita sambung. Au taghlizil lamati, termasuk dalam lahan khafi ini ialah taghliz. Taghliz ni istilah yang digunakan untuk lam sahaja. Kalau untuk huruf lain digunakan perkataan tafkhim, ra tafkhim. Tapi untuk lam dia tak boleh guna tafkhim, dia panggil taghliz. Ya, atau menebalkan huruf lam. Lam tu banyak, maknanya al-lamat, maknanya lam tu banyak. Huruf lam tu ditebalkan. Ini ramai lagi yang masih melakukan lahan suara. Dia baca tak salah, tapi suara dia tu tidak menepati aspek tilawah. Suara di situ patutnya dia tidak menebalkan huruf, tapi suara dia tu bunyi macam tebal. Itu maknanya ciri-ciri suara tu naklah di rawati, rawat suara, ya, dipulihkan supaya lam dia tidak berbunyi mirip bunyi tebal. Kecuali lam tu memang tebal. Ini lam tu lam biasa. Lam biasa makna lam itu nipis, tapi dia tebalkan. Fi ghairi mahallihi, fi ghairi mahallihi, ya, pada yang bukan tempatnya. Pada yang bukan tempat. Mana lam tu ditebalkan pada bukan lam yang patut tebal. Lam tu patut nipis, dia baca tebal. Contohnya ramai orang minta perasan. Kita ambil yang mudah adalah umul kitab surah Al-Fatihah. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tal. Dia jangan pol, bukan pol. Untuk pol, lam jadi tebal. Pol bunyi macam sama tapi tak sama. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Itu maksud dia. Sedangkan yang tebal itu adalah huruf ta, yang nipis adalah huruf lam yang mati. Tapi kerana dia terikut huruf ta yang tebal, huruf yang paling kuat, maka lam itu terikut tebal. Dia tak boleh. Dia huruf yang mengikut tebal ni huruf alif. O tebal. Tapi lam tak boleh. Tal, dia nipis. Alif kalau huruf sebelum tebal dia tebal. Gitu. Jadi dia menebalkan lam pada tempat yang bukan ditebalkan, bukan tempatnya. Fil, jadi fil ar, dia baca fil ar, tebal lam tu. Ya. Dan contoh-contoh yang boleh kita kiaskan. Maknanya sini kali itu contoh lam mati. Kalau lam berbaris, la ilaha illallah. Allah tu memang patut tebal. Tapi Allah ilah atau dia patut la ilaha illallah.
illallah. Patutnya begitu. La hawla wa la quwwata illa billah. Patutnya begitu. Ini baca la hawla wa la quwwata illa billah. Dia baca begitu. Tadi itu contoh lam yang mati dan lam yang berbaris. Yang sepatutnya nipis dia baca tebal. Itu maksud au taghlizil lamat fi ghairi mahalli. Walakin dia baca walakin. Baca yang macam itu. Au ta'id as-sauti bil maddi wa bil ghunnati. Termasuk dalam lahan yang khafi juga, iaitu Tar'id ini lajakkan. Dia melakukan lajakkan suara. Suara itu terlepas. Terlajak ni terlepaskan. Terlajak jalan. Jalan terlepas. Terlajak suara. Lajakkan suara dengan panjang ataupun dengan dengung. Lajakkan suara dengan panjang dan dengan dengung. Macam mana suara bilmad? Patut benda tu pendek dia baca panjang. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau itu kita sering dengar budak-budak baca doa, tapi dia tidak baca gitu. Dia baca yang pendek itu, dia bagi berhenti panjang, lajakkan suara. Mungkin dia menganggap itu satu sebutan atau satu penghentian suku kata. Allahumma ftah alaina hikmataka jadi panjang. Patutnya hikmataka patutnya begitu. Wanshur alaina min khazaini rahmatika ya, patutnya begitu. Dibuat min khazaini rahmatika, jadi panjang. Tempat yang tak panjang dia buat lajakkan suara berhenti. Allahumma inna, dia buat Allahumma, itu panjang. Mim tu patut pendek, dia panjang. Dengan arti kata lain, dia memanjangkan benda yang pendek. Tapi ini berlaku kerana lajakkan, teraid. Mungkin dia nak jaga suku kata dan dia pun tak faham bahasa. Maka dia berhenti tempat yang dia rasakan tempat tu boleh berhenti. Bukan tempat tu tak boleh berhenti, tapi cara dia berhenti, suara dia terpanjang, itu yang salah. Boleh faham tak? Ataupun dengung. Lajakan suara dengan dengung. Ini ramai juga yang buat ni. Anak murid anak 2 orang dah jadi guru tahfiz, 2-2 dah tegur di Selangor ni. Tapi yang masalah dengung terlebih ni seorang.
Dan seorang lagi itu masalah waqaf ibtidah itu dah jadi guru maha tahfiz tu. Tapi siapa nak tegur mereka? Kan? Tapi kadang-kadang bila kita tegur tu, sekejap dia berubah lah. Lepas tu dia balik jadi. Dia lajakkan dengar. Patut tak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya begitu. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya begitu. Tapi dibuat terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia buat gitu. Anak tegur lah. Orang lain pun tegur lah. Anak kata kau nak jumpa, sila. Tak jumpa. Tapi jumpa jauh angkat tangan juga lah. Kena hormat juga dengan tegur dia. Tapi dia baca gitu juga. Masa kita dengar. Bila ada orang tanya, dia kata dia dapat pada tegur dia. Anak hantar SMS, anak kata bukan masalah anda dapat pada tegur. Sebab anda nak kata tegur tak apalah, moga dia tegur anda. Tapi kaedah ilmu ulama Quran dah susun. Kalau ada beberapa orang guru dengan berbagai jenis bacaan menyebabkan kita keliru, kita tak boleh kata oh guru you lain, guru I lain. Ini bukan masak nasi dagang Kelantan dengan nasi dagang Terengganu. Ada lain. Ya, ini masalahnya. Kaedah menentukan hendaklah diambil bacaan yang bertepatan dengan kitab yang muktabar. Maka yang mana bacaan guru yang bertepatan dengan kitab muktabar, itulah bacaan yang diterima pakai. Walaupun yang lain juga anda kata guru, tak apa. Tapi tang situ bukan makna bila guru semua benda itu maknanya tak boleh ditegur. Ini masalah tak boleh ditegur lah ni. Patutnya kita boleh kena tegur walaupun kita sudah claim kata kita Al-Hafiz. Nak cerita ni. Tak boleh begitu. Sebab anda kata sepatutnya anda kena rujuk kitab-kitab muktabar satu. Lepas tu anda kena merujuk kepada bacaan-bacaan hidup qari yang masyahir, yang masyhur. Yang masyhur ni bukan masyhur dekat daerah kita, bukan negeri kita, tetapi masyhur di dunia Islam bacaan dia. Ada tak qari-qari masyahir ini, qurra masyahir ni baca macam yang anda kata anda dapat pada tukuan tu? Jawabnya tak ada. Kalau tak ada, anda mesti boleh berubah. Sebab berubah itu satu aspek yang penting untuk menunjukkan kita ni boleh melakukan sesuatu perubahan, anjakan paradigma. Kalau kita tak boleh berubah, itu salah. Bukan orang suruh berubah tak tentu arah. Dan ini cerita Autar'idi As-Sawti Bil-Ghunnah. Dia ada lajakan pada dengar. Kalau dia buat macam tu, seolah-olah menjadi mat lazim kilmi musaqqal ma'runah, seolah-olah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak kira dha dia dekat 10 harakat pula. Macam mana kita kira harakat? Kita mengajar budak-budak tahfiz macam mana? Kita punya harakat pun tak betul. Boleh tak terima awak dah apa ni disebut sebagai seorang guru? Ini bukan isu sensitif, kan? Ini masalah kita menjaga amanah ilmu supaya tidak dicemari, dan supaya tidak melahirkan pelajar-pelajar yang salah terima maklumat. Satu, salah mengamalkan maklumat. Dua, ya,
waladdallin. Macam tak ada musaqqal pula, tak ada sangkut lam dia. Banyak salahnya. Anda tak faham macam mana, ya, orang-orang yang kalau lah macam ini kesilapan sanggup mengajar orang lain. Mengaji memang tak mengaji dah sebab dah mengajar. Ini masalah ego mengajar ni. Ya, cuba mengaji, duduk balik tengok banyak benda. Sebab bila anda tanya kitab, alah, kitab pun kitab kecil-kecil, kitab Melayu, bukan ada kitab Arab pun. Itu cerita masalah, ya. Dah lah tak ada musaqqal. Lin, dia tekan lagi. Lin, dia buat gitu. Tapi yang seronok tu dah tu dekat Fatihah saja. Tentang ayat-ayat lain tak jadi pula. Kan ramai penyakit menjadi. Dia baca ayat lain, dia tebuk tengah-tengah Quran. Dia jenis baca lain tu lah bila orang hafaz Quran ni. Bila baca lain tu tak timbul pula injut-injut dengung tadi tu. Itu rasa dia tampurkan je tu. Tang sini yang tu tak berapa betul, tang sini yang tu macam boleh pakai. Lama-lama Nabi kena je letih lah. Banyak kerja lain. Tapi anak sudah membuktikan pada Allah, anda dah tegur anak-anak murid anda yang buat kerja tak betul dalam bab Quran. Dia nak marah-marah. Tak ada benda. Orang marah anda, tak ada benda. Anda takut Allah marah. Bila kita tahu, kita tak buat. Ya. Baik. Itu tar'in. Wa minal lahnil khafiyyi, wa minal lahnil khafiyyi, dan daripada atau di antara kesalahan yang tersembunyi, qira'atul dhammati bisautin, qira'atul dhammati bisautin baina dhammati wal fathati, membaca baris depan dengan suara bisautin, di antara baris hadapan dan baris atas. Fala yadhummul lahinu, fala yadhummul lahinu syafataihi, syafataihi wa yamudduhuma wa yamudduhuma ilal imami kama yajibu. Dia kata di antara lahan kesalahan yang tersembunyi ini membaca baris depan, antara baris depan dengan baris atas. Maka dia tidak mencantumkan kedua bibirnya. Dia tidak mencantumkan kedua bibirnya.
Dia tidak mencantumkan kedua bibirnya. Dia tidak mencantumkan kedua bibir. Patutnya bila baris depan muncung lah. Maknanya cantum tu maknanya dia muncungkan bibir. Tapi dia tidak baca U, dia wa. Dhu jadi dha, dhu jadi dha. Walau dha itu tentulah dha baris atas. Ya. Contoh baris depan. Mus dia mus. Mus, mouse, jadi mouse pula. Apa tak? Mus jadi mouse. Macam orang putih baca Quran. Mouse dan clean. Macam kita. Kita bukan orang putih. Kalau orang putih pun tak putih mana kita pun. Jadi maknanya mu dia macam mau. Macam Kelantan kan cek lah tu. Mu mau dia mau. Ni orang Terengganu jenis hulu sikit. Kalau berat. Dia bunyi dalam sikit. Kata boleh lakonkan dia. Kalau berat. Tak boleh ya, tak salah kan. Tapi gitulah, maknanya dia pekat sikit. Kalau orang Jawa halus sikit cakap dia. Dia tidak bunyi mu, dia bau. Bau. Tapi ni bukan kejap Kelantan, kejap Terengganu nak kena ni. Di mana Quran baris depan dia tak muncung. Dia macam terbuka sikit, macam bunyi antara baris depan dengan baris atas. Mustaqim dan maus, tapi lebih kurang begitulah. Badan kita dia tak bagi contoh. Ada kan. Jadi dia tidak mencantumkan kedua bibirnya. Dan wayamudduhuma, dan memuncungkan ilal amam, bukan ilal imam, ilal amam. Dia tak muncungkan bibir dia ke hadapan. Dia tak muncungkan bibir dia ke hadapan. Kama yajibu, sebagaimana yang diwajibkan. Tak muncung habis. Wabi khassatin, dan terutamanya. Ada bagi contoh. Wabi khassatin, dan terutamanya fi nahwi kalimatit taliyah, pada contoh perkataan berikut. Ini di bagian depan. Ya. Contohnya alaikum, antum, minhum, qul. Semua dia bagian depan dah. Patutnya dia muncul, dia apa? Dia cantumkan dan dia muncungkan. Alaikum, kata begitu. Antum, minhum, qul. Tapi dia tidak baca begitu. Dia baca alaikum. Alaikum. Macam orang Syriah. Antum, macam orang Terengganu apa ni. Orang Terengganu ni ada benda-bendanya. Ada yang tak ada G, dia kata tambah G. Ada yang ada G, dia kata buang pula. Makan lah, jadi makan. Dengung, jadi dengun. Dengun ni elok pula. Dengung juga. Jadi ini mirip sebutan orang Terengganu. Alaikum,
antum minhum dia tidak bunyi, dia tidak rapat betul bibir dia tu, muncul betul. Alaikum antum minhum dia bunyi gitulah. Ada orang baca gitu tu. Ada lah kata dia tak. Contohnya saya bunyi kata. Kan? Tak. Sebab kitab ni dia tak bunyikan, tu masalah. Kitab ni dia tak bunyikan. Jadi orang yang faham dia kena cuba cari bunyi tu. Bila cari bunyi tu susahlah sikit. Orang nak terima pun payah, tapi kena terimalah sebab nak tunjukkan contoh. Kama anna minal lahnil khafiyyi, sebagaimana contoh dari lahan yang tersembunyi. Qira'atul kasrati, qira'atul kasrati bisautin bainal kasrati wal fathah. Ini lain pula. Dia kata sebagaimana contoh dari lahan yang tersembunyi, maknanya ada lagi dia kata, iaitu membaca baris bawah. Baris bawah bisautin, dengan suara, baina, di antara al-kasrati wal fathati, di antara baris atas dengan baris bawah dengan baris atas. Sekarang dia patut bunyi baris bawah, tapi bunyi baris bawah tu campur, campuran. Dari yang tadi baris depan, campuran baris depan dengan atas. Itu ayat lebih sesuai. Yang ni baris bawah, campuran baris bawah dengan baris atas. Yushbihu sautul fathatil mumalah, yushbihu menyerupai sautul fathatil mumalati, suara baris atas yang diimalahkan. Baris atas yang diimalahkan. Imalah ni maknanya condong. Sebutan tu jadi macam condong. Jadi kalau atas kasrah, kalau bawah, kalau atas fathah, bawah kasrah. Kalau condong kepada baris bawah dipanggil imalah kubra. Kalau condong kepada baris atas dipanggil imalah sughra. Kalau bacaan yang fathah syadid macam orang utara, itu dipanggil apa ni, fathah syadid lah, bersangatan. Wa ma kana minal, bunyi gitu. Alif ba ta sa jim, bunyi macam sama kata panggil hujan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau angkat je ke depan tu, buang ke tepi je. Kalau imam baca macam tu, tambah kalau duduk dekat masjid ada aircon pula, angkat buang ke tepi. Anda tak layak lah jadi imam baca yang kata panggil hujan tu. Minta maaf lah, sebab Quran tu dah turun begitu. Moga-moga nak jadi imam, nak jadi muazzin, nak jadi Tok Bilal, mau kena suara molek. Molek campur suara tu tegah, kuat. Kalau tidak, mau tak usah jadi. Oh, mati Ustaz kalau gitu. Dah nak kabarnya, itu di antara syarat imam dengan muazzin. Ya. Abi khassatin fi nahwil kalimatit taliyah, dan terutamanya dia kata pada contoh perkataan-perkataan at-taliyah yang berikut. Dia bagi contoh pula. Dia bagi contoh baris bawah, tapi bunyinya macam baris bawah campur atas.
Patutnya alaihim. Memang dia ada lahjah situ. Dia tak boleh hamim mati bawah him. Dia tak boleh gitu. Dia tidak hamim mati bawah macam HIM. Dia tidak begitu. Kita kata Assalamualaikum. Kita tidak kata Assalamualaikum. Kum. Tak ada. Kum. Ya. Jadi ini pun begitu juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Dia jangan jadi alaihim. Itu yang tak boleh. Alaihim. Macam kita berdaham tu. Alaihim, ilaihim, beh, wasabbih, wasabbih. Dia ada lahjah dia panggil. Dia slang dia memang ada. Tapi slang itu bukan keterlaluan sampai melakukan lahan khafi. Itu nak kena faham. Sebab itu kalau orang tak faham lahjah betul-betul, mungkin dia akan komen sewenang-wenangnya sampai dia komen lahjah yang betul dia kata salah. Itu bila seorang yang bukan ahli. Sebab bagi dia, baris dibaca, bunyi yang dibunyikan mengikut baris yang disebut. Sedangkan dalam Quran tak semesti begitu. Dia ada bunyi-bunyi yang tersendiri Quran. Seperti juga pertuturan Arab, bahasa Arab. Dia ada bunyi-bunyi yang bagi dia kena bunyikan cara bahasa pasar. Ami dia panggil. Tapi kita nak sebut dalam Quran tak boleh ami, tak boleh bahasa pasar. Tapi dalam Quran dia ada lahjah. Nanti pada siri yang ke-21 nanti anda akan bawa contoh-contoh kitab lahjah, supaya apa yang anda cakap nanti ada dia punya syahid, dia punya bukti. Bahawa ini kitab yang menerangkan tentang slang Arab dalam baca Quran. Ada satu lagi kitab tu pula, dia menerangkan tentang itu slang tentang suara pula. Suara untuk baca Quran itu, Allah. Ulama Quran buat dipanggil mausu'ah, dipanggil ensiklopedia atau indeks. Ensiklopedia suara, macam mana nak jual? Suara di ensiklopedia kan. Kalau tidak berguru mana boleh. Tapi nak cerita, kalau orang tidak mengkaji lahjah dan suara, jadi susah dia nak bercakap. Kena pula dia tidak mengaji dari guru yang ada maklumat itu. Ini kena faham. Tuan-tuan kena faham sebab alaihim ni kalau salah hurai, walaupun di guru Quran, tapi dia kekurangan maklumat yang saya sebut tadi itu, besar kemungkinan akan berlaku kesilapan dalam huraian. Anda pernah jumpa satu askar pencen, dia mengaji satu tempat di Kuala Lumpur, katanya bersanad. Lepas tu bila bincang secara sepintas lalu, dia cuba nak menguraikan alaihim ni, tapi cara huraian dia tidak mengikut lunas-lunas ilmu suara dan lahjah yang sepatutnya. Anda diamkan sajalah, sebab itu bukan pentas perdebatan. Sebab jumpa begitu, anda pun tak cakap banyak, dia yang nak cuba cakap banyak. Tak apalah. Itu cerita dia. Jadi huraian itu tidak menepati. Anda terangkan contoh-contoh ini, tuan-tuan muslimin muslimat, bukan nak downgrade siapa-siapa. Sebab anda tak sebut nama pun, tak sebut tempat pun, tapi menyebut isu, peristiwa yang berlaku, menunjukkan nun di luar sana. Alhamdulillah ramai orang belajar Quran, tetapi maklumat yang ditimba masih lagi pelbagai. Kalau pelbagai itu dalam ruang lingkup orang sekarang kata Datuk, dalam silibusnya,
dalam silibusnya, dalam muqarrar dia, dalam sukatan pelajaran dia tak apa. Tapi takut yang mengurai itu bukan ahli. Kan? Faham tu? Jadi jangan baca alaihim, ilaihim, hem, bih. Dia alaihim, ilaihim, bih. Dia tidak pula mengikut baris. Alaihim, ilaihim, bih. Tidak begitu. Assalamualaikum. Ada gitu. Ya, kum tu tak ada bunyi gitu, baris gitu. Abdul Rahim, gitu. Abdul Rahim, ya, Rahim, Abdul Rahim. Tidak Abdul Rahim. Tak ada nak tegankan bagi bawah, tak ada. Dia ada sebutan-sebutan dia. Ini panjang lagi perjalanan kita. Ya, panjang lagi tentang lahjah suara, lahjah baris, lahjah huruf, lahjah. Itu panggil lahjah. Slang, pelan. Macam juga kita belajar lahjah Jawa, lahjah Banjar, lahjah kampung, lahjah Mendeling, lagi lahjah tak apa-apa lagi lah. Begitulah. Lahjah Nagawi, lahjah Penang, dan berbagai-bagai. Mana tu? وكذلك يعد القارئ لاحنا عندما لا يمكن حركة الضمة على حرف يلحقه واو في نحو إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ada bunyi Arab tak saya baca ni? Jawab sikit, bunyi Arab tak? Oh. Sebab saya cuba mewarisi keluarga guru saya, di antaranya hanya cerita lah. Tuan-tuan tak tanya, tapi saya ni mesra alam. Di antara kelebihan Tok Fergau, dia boleh tiru suara. Itu yang saya cuba sikit-sikit lah. Walaupun bagai nak rock tengkuk ni, tapi nak cuba tiru suara. Suara Muhammad Khalil, suara Sudais, suara Tok Fergau sendiri, jadi kita cuba. Sebab tiru-tiru ni tiru yang baik. Sebab orang sekarang nak tiru suara Piramli, pada rendah. Tiru suara Eskandar Isman pun tiru, suara Siatan pun tiru, suara lembu pun tiru juga. Tapi suara belalang, suara angsa, suara lebah tak nak tiru pula. Pasal tiga serangga ni, dia ada bunyi huruf. Az, itu bunyi suara lebah. Itu bunyi suara angsa. As, itu bunyi suara belalang. Ada benda-benda kita kena tiru. Ada satu lagi. Bunyi apa tu, Tim? Titik gembo. Ada dalam dictionary titik gembo. Titik selati, titik nila. Ada. Goyang punggung dia, begitu. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak fasih sebutan ha, maka belilah itik gembo, au itik selati, au itik nila. Au tu maknanya o, bukannya yang Samsul gau-gau tu.
Au tu makna O Arab kata. Tuan-tuan beli tip tu, tuan-tuan mandikan dia, lepas tu istinjakkan dia, masuk dalam bilik, kunci, ikat kaki dia, lepas tu berhadap talaqi musyafah dengan jauh sikit, takut dia bangun hidungkan kan? Dia pun sampai betul rakam dengan MP4 ke MP3 ke MP5 ke Mission Impossible punya alat ke. Tunggu lepas tu jangan terbakar ke pula. Lepas tu dengar balik. Sama tak? Kalau sama tu maknanya boleh bagi grading A untuk huruf H. Inilah benda tu kan. Ya. Dia cerita ni tadi cerita. Dan begitu juga, ya, dianggap pembaca melakukan kesalahan ketika mana dia tidak la yumakkinu harakat ad-dhammati, dia tidak mampu membariskan baris hadapan pada huruf yang dimasuki oleh huruf waw. Dia tidak mampu membariskan hadapan pada huruf yang dimasuki oleh huruf waw. Ada waw situ tapi tak bunyi waw. Patutnya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa budu wa iyyaka na'budu wa, itu masuk. Waw tu masuk tu maknanya disambar sebutan tu, tidak dipanjangkan tu. Budu wa, dia kan ada dalam English pun ada there are, ya, there is, ya, there are, there is, ya, ya, they are, tak apa, pure lah, tak tulis kan. Begitu juga bila kita baca ni, dia ada satu sifat sambar sebutan. Iyyaka na'budu wa, itu masuk waw. Jangan makna dia berhentikan lama. Iyyaka na'budu wa tak mau. Maknanya dia buat apa di situ? Dia berhentikan lama. Tak mau. Jadi orang dia melakukan lahan khafi juga apabila dia tak boleh memasukkan satu ciri bacaan yang saya istilahkan sebagai sambaran sebutan. Macam kita baca tasyahud banyak. Assalamu alayka ay. Jangan baca Assalamu alayka, itu yang panjang suara tadi. Assalamu alayka ay yuhan nabiyyu wa, yuwa, jangan nabiyyu wa. Jadi dia tak ada kemahiran memasukkan huruf waw di situ. Bukan memanjangkan dia, tapi memasukkan harakat waw tu pada kadar cepat. Faham tak ni? Tak faham pun saya tak mau terang lagi dah. Betul? Faham tak tu kan? Betul. Ni faham betul kan? Sebab ada orang, Syekh Abdul Aziz, dia kata dia tengok VCD ni pecah perut dia. Jangan. Pecah perut kan tak boleh mengaji saya. Dia kata pecah perut tu Ustaz. Biar nanti nak bagi pecah perut lagi. Tak apa, biar pecah perut dapat ilmu tak apa. Ya. Sikit lagi. Panjang. Kita ambil sikit lah. Wal mustawjibu an udamma asy-syafatani. Wal mustawjibu an tudamma asy-syafatani burhatan biwazni harakatin linutqid dali al-madmumati
al-maqmumati. Dan yang sepatutnya mencantumkan dua bibir untuk seketika. Dia nak cerita cara nak sebut sambaran tadi, ya. Dan yang sepatutnya dia kata mencantumkan dua bibir untuk seketika dengan kadar satu harakat. Budua satu harakat. Cantumkan bibir satu harakat untuk menyebut dal yang berbaris hadapan. Budua, dal tu buat satu harakat saja. Dia kata bukan dua harakat. Wa yastamirru fi dhammi syafataini. Burhatan ukhra linutqil wawi dan terus mencantumkan dua bibir untuk seketika yang lain, untuk menyebut waw. Dia nak cerita tuan-tuan, dal ni bagi depan, kita dah muncul bibir. Lepas tu waw ni walaupun dia bagi atas, tapi waw tu sendiri kita kena muncul bibir. Itu kata sambaran bacaan tu. Mana bunyikan sekejap, cantumkan, muncungkan sekejap, dua. Itu termasuk dalam kemahiran sebenarnya, ya. Thumma, kemudian fathahuma, thumma fatahahuma. Bagi semua, tak mati. Fatahahuma, ini Arab, tak boleh silap. Thumma fatahahuma liizharil fathati. Kemudian bariskan atas untuk menjelaskan baris atas. Muslimin muslimat, 2-3 baris ayat ni nak menerangkan apa ni? Nak menerangkan dua. Iyyaka na'budu wa. Jadi dia fokus ni, du tu muncung bibir satu harakat, ambil waw tu dan letak bari atas satu harakat. Itu dia nak cerita ni. Tapi ulama' ni dia buat dalam bentuk ayat keterangan. Maknanya di sini, pentingnya kita membaca Fatihah dan juga ayat-ayat Quran yang lain, yang mana yang pendek hendaklah dipendekkan, dan di mana yang pendek yang tak patut kita berhentikan suara kita pada suku kata akhirnya, jangan berhenti. Takut-takut nanti jadi terpanjang. Ter'in tadi, lajakan suara tadi. Iyyaka na'budu. Kata kita mengajar budak, habislah. Kalau iyyaka na'budu, Datuk belikan buduk tereh. Ambil buduk tereh bagi dia. Nak budu sebotol. Iyyaka na'budu, bus botol. Wa iyyaka nasta'in. Ini tu tak apa sebab dia ma'arif sukun. Tapi orang Melayu kita ni, dia dah biasa dengan kebiasaan bentuk pantun. Jadi kalau ujung tu dibuat sama panjang.
Padahal wudu tak boleh panjang. Ta'in memang boleh panjang, tapi bila dia gunakan pendekatan bahasa Melayu klasik, maka dia akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Tak boleh kita buat macam tu. Dia tempat tu tak boleh berhenti. Kalau nak berhenti, kita kena pastikan suara kita pun bunyi pendek. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, nampak? Wa iyyaka nasta'in. Biar dia nampak perbezaan yang ketara. Tapi kalau kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memang sama bagi dia. Dan inilah yang cuba nak diterangkan oleh kitab Muzakkirah fi Tajwid. Ini kitab yang dikeluarkan di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Fakta ini ada dalam kitab tajwid yang dikeluarkan di negara Arab Saudi. Anda petik daripada kitab itu, ya. Nampak ni sampai situ dulu pengisian pada siri ke-20 kita untuk siri lahan ini. Yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin.